Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. So, kita punya sesi rehat pun dah habis. Kita pun dah nak mulakan dengan sesi kita, lesson kita yang seterusnya, iaitu lesson kita yang terakhir pada pukul 4 ni, iaitu lesson 5. So, macam biasa, kalau boleh saya nak tahu siapa yang dah ada, boleh komen ada dekat ruangan chat. Saya nak tengok berapa ramai yang dah ada. Okay, so 2 orang, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dah boleh katakan hampir semua dah ada lah. So kalau hampir semua dah ada, kita akan teruskan dengan sesi kita pada petang ni. Okay, so lesson 5 ni kita akan belajar mengenai project searching and screening. So dekat sini nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh macam kerja jenis yang macam mana ada dekat freelancer.com. Tapi bukannya kerja berkaitan dengan skill, bukan. Kiranya kerja-kerja kategori macam mana, kiranya punya jenis itu macam mana. Contoh adakah jenis dari segi pembayaran dia punya cara kerja dia, dia berbeza-beza dekat situ. Jadi kita akan tunjuklah. Okay, so learning outcome untuk lesson 5 ni iaitu project searching and screening. Pertama kita akan differentiate type of freelancer.com job. Okay, so kita akan belajar untuk differentiate jenis-jenis kerja yang ada dalam freelancer.com ni, seperti yang pertama adalah jenis hourly, dan yang kedua adalah jenis fixed price, dan yang ketiga adalah contest. So apa perbezaan dengan tiga-tiga jenis kerja ni lah. So kalau hourly macam mana, fixed price macam mana, contest macam mana. Okay, and then seterusnya kita akan practice project searching and screening. So macam mana kita nak tengok bila kita nak search dan screening project tu, setiap project. And then yang ketiga, yang last sekali, kita akan control pop-up notification. Okay, so kita akan pergi kepada slide yang pertama, iaitu type of job in freelancer.com. So sebenarnya dalam freelancer.com ni ada 3 jenis kerja ataupun 3 kategori kerja. Okay, yang pertama adalah fixed price punya project, kedua adalah hourly punya project, dan yang ketiga adalah contest. So dia ada 3 jenis, dia ada 3 kategori. So dia punya setiap ketiga-tiga ni dia mempunyai cara kerja yang berbeza, cara pembayaran yang berbeza. So contoh kalau macam kita buat kerja fixed price, okay, pembayaran ni lain. Dia punya cara kerja pun lain. Dan kalau hourly pun sama juga, cara kerja dia lain, dia punya pembayaran dia pun lain. So dia lain. Nanti kita akan go through satu-satu. Okay, so untuk fixed price punya project, okay, payment after project done. So untuk fixed price punya project ni, payment ataupun pembayaran ataupun kita punya gaji tu hanya akan dibuat ataupun hanya kita akan dapat setelah projek tersebut siap. So projek tersebut siap, dah siap sepenuhnya, kita hantar dekat kita punya klien, barulah masa tu kita akan dapat duit. Selagi tak siap, selagi itulah kita tak dapat duit. Contohnya kalau job tu makan masa 2 bulan ataupun sebulan, so kita buatlah cukup sampai sebulan tersebut, dah siap kita hantar, barulah kita akan dapat payment. So selagi tak siap, selagi tak cukup sebulan tu, maka tak dapatlah kita payment. Itu untuk fixed price. And then disebabkan hal tadi itulah, disebabkan kita kena tunggu sampai siap baru dapat payment tu, disebabkan itu, okay, so important to include milestone for every project. So disebabkan hal itulah kita penting untuk gunakan milestone pada setiap kali project fixed price. So milestone ni adalah apa dia? Milestone ni adalah progress kerja. So contohnya progress kerja, kita akan request bayaran mengikut setiap progress kerja kita. Sebagai contoh, okay, progress kerja kita yang pertama, mungkin kita dah set untuk buat draft contohnya. So kita buat draft, dah siap kita punya draft, kita boleh hantar dekat kita punya klien. So masa tu kita dah boleh request payment, tak perlu tunggu sampai kerja siap. So contoh masa-masa draft tu kita request payment, kita dapat, and then kita dapat bayaran, duit tu dah masuk dekat kita, barulah kita sambung dekat progress kerja nombor 2. So kita buat by progress, by milestone, and then kita dapat payment pun by milestone. Supaya nak secure kita punya payment tu lah, tak perlulah kita kena buat kerja lama-lama, tunggu sampai dah siap baru akan dapat payment. So mungkin lambat lah.
Kan? Okay, and then kita pergi kepada hourly punya project. So hourly punya project ni adalah dia punya payment ni berbeza, iaitu payment during job progress. Kalau macam fixed price tadi kena tunggu kerja dah siap baru dapat payment kan. Tapi untuk hourly punya project ni adalah kita tak siap lagi kerja, kita dah dapat payment. Selagi kita buat kerja tersebut, kita akan dapat payment. Dia macam tu. Okay, and then dia kira macam mana kita payment tu, dia kira berdasarkan jam kita bekerja. Jam kita bekerja, contohnya kita dah bekerja 10 jam, so dia akan bayar 10 jam tersebut. Walaupun kerja belum siap lagi. Faham Itu adalah jenis hourly. And then untuk kerja hourly ni, kita tak guna milestone. Dia tak ada pun, function milestone tu tak ada. Tapi apa yang kita wajib guna adalah Freelancer Desktop App. So Freelancer Desktop App ni wajib. Untuk setiap kali kerja hourly, kita wajib download dan juga install Freelancer Desktop App. Okay, so apa itu Freelancer Desktop App? Freelancer Desktop App adalah time tracker apps untuk to monitor job progress. So kalau untuk hourly project ni, kita kena download Freelancer Desktop App supaya apps tersebut dia dapat monitor ataupun dapat track kita punya masa bekerja dan juga kita punya job progress tersebut. Dia dapat detect. Contohnya kita buat kerja dah 10 jam, so dekat situ akan keluarlah 10 jam. So kita akan dapat payment pun 10 jam tersebut lah. So dia mengikut apps tu, mengikut masa kita bekerja. Okay, walaupun kita tersebut tak siap, kita still akan dapat payment. Dia berbeza dengan fixed price tadi. And then untuk yang contest, yang ketiga, okay, so yang pertama sekali untuk contest ni, dia punya cara kerja dia adalah kita ada no negotiation dan juga discussion. Senang cerita tak ada interview, tak ada apa semua. Untuk contest tak ada, benda tu semua tak ada. Interview, cari kerja, bid kerja, apply kerja, semua tu tak ada. Sebab apa? Untuk contest, sesuatu contest tu kita boleh terus direct join. Tanpa perlu request ke apa sebagainya, tak perlu. Kita boleh terus join untuk sesuatu contest tu. And then untuk contest pula, okay, duit tersebut kita akan dapat setelah kalau kita menang. Kalau kita menang, and then barulah kita akan dapat duit tersebut. Bila kita nak join contest semua tu, itu adalah percuma, tanpa ada apa-apa bayaran. So apa yang membezakan lagi contest dengan yang fixed price dan juga hourly project adalah untuk contest, cara kerja dia lain. Iaitu untuk contest, kita kena buat dulu kerja tersebut. Sebagai contoh, konten tersebut adalah mengenai logo. So kita kena buat dulu logo tersebut, dah siap baru kita join kontes. Dia terbalik kan. Tapi kalau untuk fixed price dengan hourly punya project, okay, kita dapatkan dulu kerja tu dah dapat, baru kita buat kerja. Dia terbalik. Kalau kontes, kita kena buat dulu kerja tersebut. Tapi kalau untuk hourly dan fixed price, kita dapatkan dulu kerja tu. Dah dapat, baru kita buat. Kalau tak dapat, kita pun tak buat lah. Faham Okay. And then untuk kontes nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut pada lesson 8. So kita akan ajar semua mengenai kontes pada lesson 8 tu lah. Macam mana nak join sebagainya, apa tips and trick. Semua kita akan cover pada lesson 8 nanti. Okay, so kita akan pergi dulu kepada fixed price punya project. Okay. So untuk fixed price punya project, this is ideal for one-time project or those with set limited budget. So the bid amount of the winning freelancer is the total amount to pay freelancer for completing the project. The project can be paid through milestone payment, recommended or by directly transferring fund to the freelancer. Okay, so untuk fixed price punya project ni, dia adalah one time punya project. Kiranya one time punya project, dia adalah one time punya project. Kiranya kalau project tersebut adalah mengenai logo, kena buat logo. So bila kita dah buat logo tersebut, dah siap kita hantar, maka tamatlah project tu. Dia akan tamat terus. Dia tak ada lagi dia. So contohnya kalau macam yang tadi, yang logo tadi kan, contohnya logo tadi tak perlulah contoh macam bila kita dah siap, kita dah hantar, kita kena buat lagi logo lain. Tak, dia hanya sekali je, dia hanya one time saja. Kontrak depan sekali je. Kalau macam klien tu nak bagi lagi kerja tambahan, so dia kena buat satu lagi projek yang lain, dia kena bagi lagi kontrak yang lain. Dia macam tu. Okay, tapi kalau yang hourly dia akan continuous. Selagi kontrak tak tamat, selagi itulah kita kena buat kerja. Dia beza Kalau fixed price ni one time saja. And then untuk fixed price pula, okay, kebanyakan kerja tu semua dia dah ada set dia punya budget.
Dia dah letak dah bajet dia berapa. Contohnya macam 100 USD hingga 200 USD contohnya. Dia dah set dah. So kita tak boleh kurang ataupun kita tak boleh lebih daripada bajet yang ditetapkan tu. So itu adalah fixed price. So dia dah fix. Tapi kalau macam hourly tak. Hourly dia punya keseluruhan modal ataupun keseluruhan bajet untuk projek tersebut dia tak tentu. Dia boleh jadi sikit ataupun dia boleh jadi banyak, bergantung kepada berapa jam kita bekerja. Tapi kalau fixed price tak. Fixed price kita buat kerja tersebut 1 hari ke, 2 hari ke, sebulan ke, setahun ke, kita tetap akan dapat bayaran yang sama. Kita akan berubah. Faham So yang poin yang pertama tadi adalah dia adalah one time project, and then yang kedua adalah dia punya harga dia adalah fix. Tak boleh berubah. Okay, and then harga apa yang kita akan dapat, iaitu payment nilai macam mana yang kita dapat adalah berdasarkan kita punya bid. Masa bid tu nanti kita akan letakkan kita punya harga. Masa kita bid proses ataupun masa proses kita apply job tersebut, kita akan offer kita punya harga. So harga tersebutlah apa yang kita akan dapat. Sebagai contoh, klien tu punya bajet maksimum adalah 250 USD. Itu adalah bajet dia maksimum. Tapi kita offer harga kita adalah 200 USD. So kurang daripada dia punya bajet kan, maksimum bajet dia so kurang sikit. Dan nanti kalau projek tu siap, apa yang kita akan dapat adalah 200 USD tersebut, bukannya 250 USD. Sebab 250 USD itulah apa yang kita offer dekat klien. Faham Okay, and then this project can be paid through milestone payment. So recommended. So bila kita gunakan fixed price ni projek ni, untuk mengelakkan masalah yang tadi tu, yang saya beritahu tadi, kita kena tunggu sampai projek siap dan sebagainya baru dapat payment kan later kan lambat. So kita boleh gunakan milestone supaya kita dapat bayaran mengikut progres kerja kita. Amen. Okay, so cara kita nak detect ataupun cara kita nak tahu sesuatu kerja tersebut adalah kerja fixed price ataupun tak. Okay, cara paling mudah adalah kita tengok dekat dia punya harga. So harga dia biasanya dia dah fix. Dia punya price range tu dia dah fix. Minimum dia berapa, maksimum dia berapa. So minimum dia punya budget dia berapa, maksimum budget dia berapa. Dia dah tetapkan. Benda tu tak boleh lebih ataupun tak boleh kurang. So kita boleh tengok contoh macam kat sini lah. Yang pertama tu contohnya dia punya budget dia adalah 10 USD hingga 4000 USD. So jauh sangat dia punya range tu kan. Dan kalau kita tengok yang bawah tu pula, dia punya bajet dia minimum 10 USD hingga 30 USD. So nanti bila harga yang kita offerkan tu, make sure jangan kurang daripada klien punya bajet, and then jangan lebih daripada bajet dia juga. So faham So nak tengok fixed price, tengok pada harga je. Okay, ni contoh fixed price punya projek. Bila kita buka, contoh tadi kita dah jumpa dan sebagainya kan. So bila kita klik, dia akan keluar interface macam kat depan ni. Dekat belah kiri tu kan, dia akan tunjuk dengan lebih details. So kita akan boleh dapat baca dia punya project title. Contoh macam kat sini adalah Residential Smart Deadlock Deadbolt Lock. Okay, so tu dah dia punya project title. And then bawah daripada project title, okay, benda yang kita perlu beri perhatian adalah dia punya harga dia, iaitu project tu punya budget. Contoh macam kat sini dia punya price range dia. Okay, so kita tengok situ sama macam tadi kan, 10 USD hingga 4000 USD. So bila kita dah tahu mengenai project budget tersebut, step seterusnya adalah kita kena tengok dia punya bidding duration dia. Contoh bidding duration ni adalah sampai bila project ni dibuka. Sampai bila? Contoh macam kat sini dia buka 1 bulan 28 hari. So lama lah tu, dekat 2 bulan dia buka untuk boleh bid kan. Kadang-kadang setengah projek tu dia buka 1 hari je ataupun seminggu je. So sebab itulah kita kena tengok dia punya masa dia tu. So kalau contohnya projek tu buka 1 hari je, so selepas sampai 1 hari projek tu akan tutup lah. So bila tutup kita tak boleh nak bid dan sebagainya. So kita boleh tengok kat situ berapa lama projek ni still open ataupun dia buka. So selepas kita tengok dia punya bidding duration iaitu projek ni dibuka sampai bila. Okay, seterusnya kita tengok dia punya project details ataupun project description ni kan. So dekat project details ni ataupun project description ni lah, klien tu akan mention segala informasi yang dia nak. Apa sebenarnya yang dia nak, kerja yang macam mana sebenarnya dia nak suruh kita buat. Semua tu dekat bahagian project details ni.
Sebab itulah kita kena baca, kita kena fahamkan project details ni, okay, barulah kita dapat tentukan okay, kerja ni kita boleh buat ataupun tak, berbaloi untuk kita buat ataupun tak. Janganlah kita tengok dia punya title je. Contohnya kita tengok title macam boleh buat, sekali bila baca project description rupanya macam-macam pula benda lain yang disuruh buat. So make sure kita kena baca project details tu. Okay, dan selepas project details, okay, seterusnya adalah skill set. Dekat bahagian skill required tu kan. So dekat situ nanti akan ada skill apa yang diperlukan oleh klien tersebut untuk job ni, skill yang macam mana. And then kalau ingatkan tadi sebelum masa awal tadi kita ada pilih kita punya skill kan, yang boleh pilih skill tu, skill ni dan sebagainya kan. Okay, skill required ni kalau yang dilistkan oleh employer tu tak ada dalam kita punya skill dekat kita punya profile tu, maka kita tak boleh nak apply untuk job ni, dia tak boleh. So kita tak boleh nak bid. So faham dia hanya orang yang ada skill tersebut je, yang kita letak skill tersebut dekat kita punya profile saja yang boleh apply. So dekat bahagian skill required tu lah. Okay, and then bawah daripada skill required tu, dekat bahagian kanan bawah tu ada tulisan project ID. So project ID ni adalah penting. Project ID ni adalah kenapa dia penting? Okay, kalau kita ada masalah dan sebagainya, contoh job ni adalah menipu ke, kita kena tipu dengan klien ke dan sebagainya, so kita nak report project ni dekat freelancer.com, maka project ID tersebutlah yang kita akan bagi dekat freelancer.com. Kita akan copy, kita akan bagi dekat freelancer.com, mengatakan okay, project ni lah yang menipu tu. Contoh macam tu lah. Sebab tu lah dia penting. So lepas ni dah tahulah nak cari project ID kat mana kalau nak report. Okay, so bawah daripada project ID, okay, kita akan ada bahagian project attachment. So untuk attachment ni, dia bukannya akan selalu ada, tak. Attachment kadang-kadang kalau kita terkejut lepas ni kalau tuan-puan buka apa-apa project, tak ada pula attachment. Okay, so attachment ni hanya ada kalau klien tersebut ada provide apa-apa sampel ataupun rujukan dan sebagainya. Ada provide apa-apa attachment lah, baru bahagian attachment yang akan keluar. Kalau tak ada, so tak keluar lah dia. So bahagian attachment ni biasanya digunakan oleh klien untuk tunjukkan sampel-sampel ke contoh-contoh supaya kita boleh tengok, supaya kita lebih faham mengenai job tersebut. Yes, faham Okay, itu adalah details untuk setiap job lah kebiasaannya, daripada project title sampailah project attachment. Betul kan? Okay, so sekarang kita akan pergi kepada hourly punya project. So hourly punya project, this is for continuous work, no specific deadline or full-time position. Okay, so hourly punya project ni adalah project yang continuous. Dia tak ada specific deadline. Dia tak ada pun klien tu bagi tahu, okay, you kena siapkan dalam masa 3 hari, 2 hari, sebulan dan sebagainya, tak ada. Kalau fixed price ada. Fixed price contohnya dia bagi tahu, okay, you kena siapkan dalam masa 2 hari. So dah nak kita buat dalam 2 hari lah. Tapi kalau hourly tak ada. Dia continuous work. Terpulang pada kita, selagi kita tak siap kerja tersebut, selagi itulah kita buat. And then hourly project ni juga biasanya digunakan oleh untuk full time punya project lah, ataupun full time punya position. So kerja-kerja seperti virtual assistant, customer service, which is kerja-kerja yang seperti full time macam tu kan. Okay, kerja-kerja tersebut memang kebiasaannya adalah hourly punya project. Dia akan bayar kita ikut berapa jam kita bekerja. Okay, and then the bid of the freelancer. The bid of the freelancer ada hourly rate for client required work. So the amount to pay to winning freelancer is the price of the total hour of needed work. So yang ini masa dia berbeza sikit yang fixed price. Yang ini kita letakkan kita punya harga tu, tapi harga tersebut bukannya harga untuk keseluruhan projek. Nilai yang kita nak bid tu kan. Kalau macam fixed price kita letak, okay, kita akan offer berapa harga kita tawarkan untuk siapkan projek tersebut, which is harga untuk keseluruhan projek lah. Tapi untuk yang hourly punya job ni adalah kita tawarkan harga berapa kita nak untuk dibayar sejam, berapa rate kita sejam. So itulah nilai yang kita letak dekat kita punya bid ataupun masa kita apply job tu. Nampak beza sebelum ni kita letak harga untuk keseluruhan projek, tapi yang ini kita letak harga untuk rate bekerja ataupun harga bekerja sejam. Contoh kalau saya letak 10 USD, so dia kena bayar saya 10 USD sejam lah. Kalau saya letak 20, so 20 USD sejam lah. Kalau saya letak 5, so 5 USD sejam lah dia akan bayar saya. Faham Okay, and then
Okay, so bayaran yang kita akan dapat tu adalah jumlah bekerja kita, jumlah jam bekerja kita untuk siapkan kerja tersebut. Contohnya, saya dah buat, okay, kerja tersebut memakan masa 20 jam. So 20 jam total untuk saya siapkan kerja tersebut 20 jam. So 20 jam and then saya punya rate per hour ataupun harga saya sejam, saya letakkan 10 USD. So 10 USD tersebut akan darab dengan 20 jam tu akan jadi 200 jam lah kan, 200 USD lah kan. So akan jadi 200 USD. So klien akan bayar saya 200 USD tu. So faham So kalau saya bekerja lebih lagi, contoh saya buat kerja yang sama tapi saya buat sampai 30 jam, 40 jam. So saya mungkin akan dapat lebih lah, 300 USD, 400 USD. Dia macam tu, dia tak fix. Apa yang kita akan dapat at the end of the day, which is kerja tu siap, tak fix. Dia berdasarkan berapa jam kita bekerja untuk siapkan kerja tersebut. Tapi kalau fixed price, dah fix dah. Kita kerja sehari ke, sejam ke, sebulan ke, setahun ke, itulah duit yang kita akan dapat. Itu kalau untuk fixed price. Okay, and then milestone payment automatically generate every Monday from hours tracked in the Freelancer Desktop app will be paid every Wednesday. So you may read here for more details. Okay, so kalau untuk hourly punya project ni, dia akan bayar seminggu sekali. Dia tak adalah bayar tiap hari kan, dia akan bayar seminggu sekali. Contohnya, dia akan kira kita punya bilangan jam bekerja kita untuk minggu tersebut pada hari Isnin. So dia akan kira lah. Setiap kali Isnin, dia akan kira bilangan kita bekerja pada minggu lepas dia. So pada hari Isnin tersebut, dia kira and then dia akan bayar kita pada hari Rabu. Setiap hari Rabu dia akan bayar. So seminggu sekali dia akan bayar, seminggu sekali dia akan bayar. Dia bukannya yang tunggu dah siap dia bayar, tak. Seminggu sekali dia akan bayar. Walaupun kerja tersebut tak siap lagi. So faham Okay, so macam mana kita nak tentukan projek tersebut adalah hourly dan bukannya fixed price. Dia sama juga. Perbezaannya adalah di bahagian harga. So di bahagian harga. So kalau untuk yang hourly punya job, dia punya harga dia ataupun dia punya budget untuk projek tersebut, dia akan tulis per hour. Berapa budget klien tu yang dia mampu bayar kita per hour. Berapa yang dia mampu bayar kita sejam. So itu bila ada tulis USD per hour tu, bermaksud ini adalah kerja hourly. Kalau tak ada tulis tu, kalau USD per hour tu tak tulis, tu bermaksud itu adalah fixed price punya job. Contoh macam kat sini lah, yang job yang pertama tu, dia punya budget dia adalah 1 hingga 5 USD per hour. Itu klien tu punya budget. Dia hanya mampu bayar 1 hingga 5 USD sahaja sejam. Dan kalau yang macam bawah tu, dia banyak sikit lah. Yang bawah tu 11 hingga 18 USD sejam. So, faham Okay, so bila kita buka sesuatu kerja hourly, okay, apa yang kita akan nampak, dia punya interface tu sama juga seperti yang fixed price. Dia sama je dia punya interface dia. Iaitu dekat bahagian atas, kita akan nampak dia punya project title. So selepas project title tu, kita akan tengok dia punya price range tu. Tapi price range kat sini adalah price range bukan berdasarkan keseluruhan projek, tapi berdasarkan budget klien tu per hour. So contoh macam kat sini 2 USD hingga 8 USD per hour. Itu adalah dia punya price range. Itu adalah budget klien tersebut. Okay, and then selepas tu sama juga kita akan tengok dia punya bahagian bidding duration. So kita boleh tengok projek ni available untuk di-apply ataupun di-bid dalam masa berapa lama lagi. Contoh macam kat sini, dia punya masa dia still buka sehingga 6 hari 23 jam. So faham So selepas tu, kita akan pergi kepada bahagian project details. So project details ni sama juga seperti fixed price tadi. Which is segala informasi yang ingin diberitahu oleh employer dia akan tulis kat sini. Segala informasi mengenai job tersebut ditulis dekat bahagian project details ni. So make sure kita kena baca daripada awal sampai habis and then kita confirmkan and then kita rasa kita boleh buat ataupun tak, kita fahamkan kita rasa berbaloi ataupun tak untuk buat kerja tersebut. So pentingnya kita baca project details ni. Okay, and then bawah project details adalah skill set, sama juga seperti sebelum ni. Hanya freelancer yang ada skill required je, yang ada list kat situ saja yang boleh apply untuk kerja ni. Selain daripada skill, daripada yang ditulis kat skill required tu,
maka kita tak bolehlah nak apply. So and then yang bawah sekali adalah project ID. So project ID ni sama juga, dia adalah penting sama macam sebelum ni. Kalau ada apa-apa isu kita nak report dekat freelancer.com, maka project ID ni lah kita akan tunjukkan dekat diorang. Kita tunjukkan dekat diorang yang kita report, kita pun hantar dekat diorang project ID. Sebab setiap project dia punya project ID dia adalah berbeza-beza. So janganlah nanti kita nak report, kita tulis tajuk, kita bagi tajuk projek tersebut dekat freelancer.com kan. So tak nak lah. So freelancer.com kan tajuk, bagi tajuk baik, mungkin banyak lagi kerja-kerja lain yang tajuk lebih kurang sama. So kita bagi project ID tu. Okay. Okay, so tiap kali kita cari kerja, nanti saya akan tunjuk live lah supaya lebih mudah faham nanti kan. Ni kita go through, kita tengok aja punya teori macam mana. Okay, so setiap kali kita cari kerja, kita browse for project, sebenarnya kita boleh filter. Kita boleh filter supaya kerja-kerja yang keluar tu adalah kerja yang kita rasa kita berminat. Kerja-kerja kita berminat lah, sebab tu kita filter. Kita hanya filter kerja-kerja yang kita rasa best je akan keluar kita. Sebab biasanya bila kita cari kerja tu, dia akan listkan beribu kerja kan. So takkan kita nak check satu, so penat lah. Kalau tuan pun rajin, bolehlah nak check satu-satu kan. Tapi kalau malas, kita boleh filter ikut apa yang kita minat. Okay, sebagai contoh, yang pertama, kalau kita tengok dekat bahagian gambar tu, okay, so yang pertama kat bahagian gambar tu, dia ada tulis project type. So kat situ ada project type, dia ada dua, satu fixed price punya project, satu adalah hourly punya project. So kita boleh pilih. Kalau kita nak fixed price punya project sahaja yang keluar, maka kita tick lah dekat fixed price punya project tu. Tapi kalau kita rasa kita nak keluar yang hourly saja, masa kita tick, maka kita tick lah dekat hourly punya project sahaja. Ataupun kita nak keluar dua-dua sekali. So kita tick lah dua-dua. Mudah kan? Okay, and then seterusnya kita boleh tapis juga dekat bahagian skill. Sebelum ni skill kita dah keluar dah. Semua skill yang kita dah pilih dia akan keluar dekat bahagian skills tu. Contohnya macam kita nak tambah lagi skill lain, ataupun kita nak buang semua skill tu, nak tengok semua job yang ada pun boleh. So kita boleh edit dekat bahagian skills tu. Kita nak tambah ke, kita nak buang ke, semua boleh kat situ. Okay, and then kita juga boleh edit, ataupun kita juga boleh tapis dekat bahagian listing type. So kita pasang kat situ listing type ada macam-macam, ada featured, seal, NDA, urgent, full time, requited. So kerja-kerja yang ada tagging featured, seal, NDA semua tu lah. Okay, kalau saya pilih featured, so maka kerja yang ada featured, tagging featured sajalah yang akan keluar. Kalau tak ada, tak keluar. Sama juga yang lain-lain tu. Saya punya saranan adalah, ataupun saya punya nasihat, biarkan je listing type tu kosong. Sebab dia tak membantu. Dia macam mengurangkan lagi kita punya kerja untuk keluar tu, mungkin lagi ada lah. So kita biar je kosong. Sebab yang listing-listing semua tu tak penting pun sebenarnya. Faham Okay, and then seterusnya dekat bahagian kanan gambar, iaitu kita ada nampak macam ada satu slider bar tu, warna biru tu.